Okey, muka surat 62. Hari ni berkenaan dengan operasi darab lagi. Cumanya hari ni kita akan tengok macam mana penggunaan darab dalam bentuk nombor, bentuk pecahan nama panggil apa? Alah. Bentuk lazim. Lupa lagi. Okey, kita akan buat hari ni dalam bentuk lazim. Bentuk lazim kita untuk susun benda ni. Bahagian nak menyusun untuk nombor 13. 13 kita nak darab 15 darab dengan 3. Kat sini kita boleh tengok ada 15. Okey. Ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kat sini. Satu bekas ni ada 15 buku. Dalam 15 ikatan ni, satu ikatan ada 3. Kita tengok kat sini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu ikatan ada 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maknanya setiap satu dia ikat sama. Semuanya ni ada 3, ini ada 3, ada 3. Semuanya ada 3. Itulah yang kita maksudkan dengan darab. Darab ini adalah operasi tambah berulang-ulang. Bermakna ini 15, ini 15, ini 15 dan ini 3, 3, 3 sebanyak 15 kali. Jadi sekarang hari ni kita nak tengok untuk operasi darab menggunakan bentuk lazim. Okey, cara dia kat sini dalam buku tulis apa yang korang kena buat. Korang buat macam ni. Pecahkan kepada 2 bahagian. Garis kat situ. Dan gariskan kat sini. Okey, garis itu. Kat sini kita tulis sebagai sa. Ini kita tulis sebagai pu. Pu adalah merujuk kepada puluh. Pu merujuk kepada puluh. Sa merujuk kepada salah. Sekejap, saya buat balik. Ini sa. Ini puluh. Okey. Cara dia, bila kita dah tulis macam ni, sa dia ambil yang ni. Ini kita ambil sa. Ini rumah sa. Ini rumah sa. Dan ini merupakan rumah puluh. Ini rumah sa. Ini rumah puluh. Sa kat sini, korang ambil nombor 3. Nombor 5, sa. Puluh dia adalah 1. Ingat. Daripada sini, baca balik. Ini rumah puluh. Yang ini kita panggil rumah puluh. Ini kita panggil sebagai rumah sa. Okey. Ini rumah sa, ini rumah puluh. Jadi pecahkan kepada 2 bahagian kat sini. Cikgu buat kat sini. Pecah 2 bahagian. 1, 2. Buat dalam buku tulis korang. Puluh sebelah kanan. Sa sebelah kanan. Puluh sebelah kiri. Ambil 5. Letak kat sini. Dan ambil 1, letak di sini. Okey. Kemudian darab. Darab jangan letak di sini. Sebab kita nak letak nombor. Jarakkan operasi darab kat situ. Jarakkan di mana? Jarakkan letak di sini. Darab. Kemudian ambil 3. 3 kita letak di sebelah sa. 3 kita letak di sebelah sa. Okay, gariskan dia kat sini. Kemudian apabila kita gariskan, inilah kita buat sifar 3 kat sini. Okey. Kita buat sifar 3 dahulu. Daripada sifar sehingga 9. Okey. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, saya buat sampai 6 je. Kemudian sifar adalah sifar. Ini sifar 3.
bermula dengan 3, sifar 3 adalah 3, tambah berulang. 3 tambah 3, 3 tambah dengan 3 lagi, kita akan dapat 6. 6 tambah dengan 3 lagi, kita akan dapat 9. Buat sifar 3. Cara kita buat sifar 3, tambah je. Setiap kali kita buat, tambah. 9 tambah dengan 3, kita akan dapat 12. 12 tambah dengan 3, kita akan dapat 15. Tambah lagi. Tambah dengan 3 lagi, kita akan dapat 18. Ini kita buat sifar 3. Sampai 6 je kita buat dulu. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sifar sampai 6. Sifar 3, 6, 9, 12. Sifar 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okey. Bila kita dah ada sifar kat sini, apa yang kita buat, barulah kita darabkan dia. 5 darab dengan 3, ambil kat sini. Yang kita nak guna adalah 5. Darab dengan 3. 5 dengan darab dengan 3, kita akan dapat 15. Jadi, bila dapat 15, kita dapat kat sini. Kita dapat di sini 15. Tapi kita tak boleh tulis 15 kat sini. Kita kena kumpulkan dia semula. Kita buat pengumpulan. Sebab ini rumah sah saja. Tengok cikgu dah buat kat sini, rumah sah pecah 2 bahagian. Ini rumah sah, ini rumah puluh. Sekarang jawapan yang kita dapat adalah 15. 15 ni ada dua rumah. Iaitu satu rumah puluh, ini rumah puluh, dan ini rumah sah. Okey. Jadi, apa yang berlaku sini, apabila kita dapat 15, kita sepatutnya dapat, kita sepatutnya dapat 15 macam ni. Betul? Sepatutnya 3 darab 5, 3, sifar 3 darab dengan 5. Okey. Darab dengan 5 darab dengan 3, sepatutnya kita dapat 15. Sepatutnya kita tulis macam ni kat bawah, 15. Tapi sekarang kita dah pecah rumah dia. Rumah antara rumah puluh dengan rumah sah, apabila kita pecah 2, satu rumah ada satu nombor je, tak boleh lebih. Satu rumah, satu nombor sahaja. Rumah sah mesti ada satu saja. Rumah puluh pun mesti ada satu saja, tak boleh lebih daripada satu. Jadi bila lebih, apa yang berlaku? Kita bawa ini, kita akan bawa satu ini pergi ke rumah puluh. Yang ini kita panggil pengumpulan semula. Okey, kita bawakan satu. Bawakan satu. Jadi kita potong kat sini. Okey, potong kat situ. Satu tu kita potong, letak di atas. Tambah satu kat sini. Kat situ kita tambah satu. Ini kita panggil pengumpulan semula. Satu yang tadi dah hilang. Satu yang tadi sepatutnya dapat 15. Kita bawa ke atas, dia akan jadi pengumpulan semula. Di sinilah kita panggil pengumpulan semula. Pengumpulan semula, barulah kita tambah kat sini. 1 tambah 1, kita akan dapat 1 tambah 1, tak boleh buat lagi kat sini. Apa yang kita buat, kita jangan tambah dahulu. Darabkan terlebih dahulu. Yang mana kita kena darab, cikgu tunjuk kat sini. Korang perlu darab adalah di bahagian 1 dengan 3 dahulu. Jangan tambah lagi, pengumpulan semula jangan tambah lagi. 1 darab dengan 3. 1 darab 3. Ini kita guna.
1 darab 3 kita akan dapat 3. Sepatutnya kita dapat 3. Tapi ada bahagian mana? Ada bahagian kuning tu. Bahagian kuning korang nampak. Bahagian kuning dia ada tambah 1. 1 tambah 3 kita dapat 3. 1 tambah 3, 1 darab 3 dapat 3 dah jawapan. Pengumpulan semula ini kena tambahkan dia. Tambahkan 1. 3 tambah dengan 1 kita akan dapat 4 di sini. Jadi kita akan dapat 4. 4 datang daripada mana? Cikgu tunjuk balik. Datang daripada mana 4 ni? 4 ini datang dia daripada yang hijau. Macam mana dapat 4 tu? Cikgu tunjuk. 3 1 darab dengan 3 yang hijau. Ni yang hijau. Tengok. Yang hijau dah. Yang hijau ni 1 darab dengan 3. 1 darab 3 kita akan dapat jawapan dia. Guna daripada sifir kita akan dapat 3. Kemudian ada pengumpulan semula tadi. Pengumpulan semula kat mana? Yang bahagian kuning. Ni pengumpulan semula. Pengumpulan semula ada bahagian kuning. Datang daripada mana tadi? Datang daripada 5 darab dengan 3. 5 darab 3 dapat 15. 5 darab 3 dapat 15. 15, 1 kita kumpul ke atas semula tadi. Kumpul ke atas. Jadi kekalkan ini, jangan kacau lagi. 1 ini jangan kacau. Ambil 1 yang pertama. 1 darab dengan 3. 1 darab dengan 3 kita akan dapat 3 kat sini. 1 darab 3 kita akan dapat 3. Baru kita ambil yang kita kumpul tadi. Kumpul tadi adalah tambah 1. Jadi 3 tadi yang kita dapat jawapan. Apa yang kita buat? Buat balik 3 tambah 1 sama dengan 4. Kat situ. Tengok yang kuning ni. 3. Ni kuning. Kuning daripada mana? Korang tengok sini kuning ni. Ni kuning ni. Ni kuning. Ini kuning. 3. Datang daripada mana? 3 daripada hijau. 3 daripada yang hijau ni. Ni hijau. Ni hijau. 1 darab 3. Ulang balik. 1 darab 3 sama dengan 3. Kemudian darab 3 ambil dari sini. Kat sini dapat 3. Jawapan 3 tambah dengan 1. 1 datang dari mana? Datang daripada pengumpulan semula. 3 tambah 1 kita akan dapat jawapan dia 4 yang biru ni. Kita pun letak kat sini. Kat situ. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 45. Okey. Okey, 45 jawapan dia. Okey, ada masalah ini. Ada masalah nak faham tak? Hari tu Cikgu Azli dah ajar hari tu. Cuma Cikgu ulang balik je. Siapa ada masalah ni? Siapa ada masalah? Siapa ada masalah? Boleh beritahu. Mana Farisha Zahira? Tanya. Macam ni. Ada yang tanya? Nak tanya? Aku tanya. Ada yang tanya? Kalau tak ada, kalau tak nak bagi suara dengar, tekan balik warna merah. Ada yang tanya? Ada yang tak faham tak kat situ? Cikgu just ulang kaji balik apa yang Cikgu Azli ajar itu. Hari tu Cikgu Azli dah ajar. Satu step hari tu. Ini kita pergi ulang kaji semula supaya korang lebih jelas. Okay, ada masalah tak ini? Orang memang kalau kelas, dalam kelas pun tak tanya, dalam ni pun tak tanya, sama je.
Okay, tak ada masalah. Yusof Zakwan. Oh, Yusof Zakwan. Hebat duduk. Okay, tak ada. Tak ada, kita pergi soalan yang kedua. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, kita tengok. Soalan yang kedua ni, dia bagi contoh yang kedua. Berapakah jumlah murid dalam 6 buah bas yang sama? Dalam satu bas ada 44 orang. Ni. Jap. Okay. Cikgu mute dulu setiap orang. Nanti kalau nak tanya baru unmute. Ada button unmute kat situ. Button. Jangan ni, jangan. Korang unmute je dulu. Unmute dulu. Kalau ada masalah baru tanya. Kalau ada masalah baru tanya kat sini. Okay, kita pergi soalan yang kedua. Tengok macam mana cara nak menjawab soalan yang kedua. Okay, tengok kalau dalam buku teks pun sama. Okay, dalam buku teks dia bagi dalam bentuk bentuk lazim juga. Cumanya supaya korang jelas, cikgu akan tunjuk macam mana cara nak membuat satu demi satu. Okay, tengok. Kita ada 44 darab dengan 6. Pertama, okay, tulis dalam buku teks korang, buku teks, dalam buku tulis. Buat dalam buku tulis, pecahkan kepada 2 bahagian. Okay, pecah kepada 2 bahagian. Gariskan di sini. Okay, gariskan di situ. Kemudian letak di bahagian sini. Sini adalah rumah Sa dan sini adalah rumah Puluh. Okay, rumah Sa dengan rumah Puluh. Rumah Sa dengan rumah Puluh, tengok soalan dia bagi adalah 44. Soalan dia bagi kat sini adalah 44 darab dengan 6. 44 bermaknanya kita letak 4 di sini. 4 di bahagian Sa. 4 di bahagian Puluh. Kita nak mendarab berapa? Kita nak mendarab dengan 6. Jangan letak di sini. Kita dah bagi tahu tadi jangan letak di sini. Sebab jangan kita akan kacau rumah di sini. Sebab kita akan kacau rumah Puluh kalau kita letak di sini. Ni kita akan kacau. Jangan letak kat situ. Cara dia letak di belakang lagi. Kita letak di bahagian belakang, darab di sini. Dan 6. Walaupun 6 darab 44, kita ambil yang besar. Besar duduk di sebelah atas. Okey. Besar duduk di sebelah atas. Kita tulis kat sini. Nombor
Okey, nombor besar berada di sebelah atas. Bentuk lazim. Dan yang kedua, nombor kecil berada di sebelah bawah. Okey. Tengok, asal dia bagi kat sini, asal dia bagi 6 dulu, kita jumpa 6. Baru kita darab dengan 44. Tapi jangan letak 6 darab 44, payah. Jadi ambil. Yang pertama, ikut yang step yang kita bagi kat sini. Nombor besar berada di sebelah atas. Nombor besar berada di sebelah atas. Dan nombor kecil berada di sebelah bawah. Okey, jadi ini nombor besar. Yang berwarna nombor besar. Yang warna hijau. Yang hijau nombor besar. Kemudian nombor kecil. Nombor kecil kat sini adalah nombor 6. Okey, warna kuning. Warna kuning. Kemudian barulah kita darabkan dia. Okey, nak darab macam biasa, buat lagi bentuk, buat lagi sifir 6. Okey, sifir 6. Sifir 6, tengok sini nak nyanyi ke? Sifir 6 nak nyanyi ke? Tak hafal. Okey, sifir 6. Kita buat 6. Bersifar 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat sampai 5. Kemudian kita akan dapat sifar 6. Bermula dengan 6. Okey, 6 tambah 6 lagi. 6 tambah 6 dapat 12. Tambah 6 lagi, kita akan dapat 18. Cara kita buat sifir, bilang jari je. 18 tambah dengan 6 lagi, kita akan dapat 24. Tambah 6 lagi, kita akan dapat 30. Okey. Jadi kat situ, apa yang kita buat, ambil balik kat sini, 4 darab dengan 6. Tengok yang kita buat sifir tadi, 4 di mana 4? Di mana 4? Di mana 4? Di sini 4. 4 darab 6 dapat 24. Jadi 24 sepatutnya kita tulis kat sini 24. Sepatutnya kita tulis macam ni. Tapi kalau macam ni salah, cikgu dah bagi tahu tadi. Satu rumah hanya ada satu nombor sahaja. Jadi 4 kat sini, 2 kita buat pengumpulan semula. Di mana pengumpulan semula? Kita akan bawa nombor 2 ini. Kita akan bawa pergi ke mana? 2 kita akan bawa pergi ke atas. Tu nampak tak? 2 asal usul 2 kat sini. Ini 2 kan? Sepatutnya 4 darab dengan 6 dapat 24. 2 kita bawa ke atas ini. Nampak tak ikut bawa ni? 24, 4, dia tengok balik. 4 darab dengan 6 dapat 24. Kemudian dapat 24
kat sini 24 kita tak boleh guna 24. Satu rumah hanya ada satu nombor saja. Jadi rumah puluh kita bawa keluar. Tinggalkan satu bahagian, satu nombor je, rumah sah. 2 naik ke atas. Naik ke atas ni. Naik ke atas. 4 ni. Yang 4. Okey, 4 kita letak balik kat sini. Letak balik ke bawah dia. Jadi yang tinggal adalah 4 darab dengan 2. 4 darab 4. 4 darab dengan 4 kita dapat 24 peminjaman pengumpulan semula. Kita dah ada pengumpulan semula di sini warna kuning. Okay, jadi 4 saya tunjuk balik kat sini. 4 balik, ambil balik 4 darab dengan 6. Okay. 4 darab dengan 6. Kita buat balik kat bawah dia. Cikgu tunjuk 4 darab 6. 24. Dapat apa? 24. Pandai pun. Dapat 24. Kemudian kena buat apa? Kena buat apa? Letak. Nak buat apa step kedua? Pengumpulan semula. Ni dah tahu dah. Dah tahu dah. 4 darab 6 dapat 24. Kemudian step kedua dia buat apa? Step kedua buat apa? Ingat tadi yang pengumpulan semula ni. Apa yang berlaku kepada 2 ni? Apa yang berlaku kepada nombor 2 ni? Kita nak buat apa dengan nombor 2 ni? Apa yang kita nak buat dengan nombor 2? Tambah Apa yang kita nak buat dengan nombor 2? Apa yang nak buat dengan nombor 2? Tambah. Apa nak buat dengan nombor 2 tadi? Tambah. Kita nak buat apa dengan nombor 2 ni? Tambah. Tambah dengan apa? Alah. Alah. 24. Tambah dengan apa? Uish. Tambah dengan 24. apa? Ya, betul. Tambah dengan 24. Faham dah tu? Okey. Jadi, apa yang kita buat? 24. Okey, 24. 24. Tambah dengan 2. Tambah dengan 2. Ambil pada mana 2 tadi? Cikgu tengok tunjuk balik. Okey, yang kuning ni. Tengok yang kuning. Kuning kat atas. Kuning kat atas ni. Ni kuning ni. 26. Ni. Jadi 24 tambah dengan 2 kita akan dapat apa? 26. 26. 6. Okey, 26. Tengok 26. Apa yang terjadi kepada 26? Apa yang terjadi kepada nombor 26? Enam. Cikgu bagi tahu tadi, satu rumah ada satu nombor sahaja. Sekarang rumah sah ada satu nombor iaitu nombor 4. Rumah puluh ada berapa nombor sekarang? Rumah puluh ada berapa nombor sekarang? Rumah puluh ada berapa nombor sekarang? 2. 2. Betul. Jadi sebenarnya dia bukan berada di rumah dia. Dia berada di rumah orang lain. Rumah siapa seorang lagi? Siapa tahu? Rumah ratus. Ya, betul. Rumah ratus. Jadi kita ada satu lagi bahagian di sini. Ada satu lagi bahagian di sini. Bahagian di sini adalah satu lagi rumah dia adalah rumah ratus sebenarnya. Ra adalah rumah ratus. Sebenarnya 2 itu berada di rumah ratus. Bukan 2 yang atas ni. Bukan 2 yang atas ni.
Dua yang ini berada di rumah ratus. Jadi kita akan dapat 264. Macam mana cara tulis dalam nombor? Macam mana kita baca dalam perkataan? Ulang balik baca dalam perkataan. Macam mana cara nak membaca dia? Cara kita nak baca macam mana ni? 264 ni. 264. 264. Baca, ambil kat sini dulu. Pertama, cikgu tulis balik. Takut ada yang lupa dah ni. Kita buat, cikgu tulis kat sini. Cara kita baca adalah kita ambil balik 2. Rumah dia ratus. 200. 6. 64. 10. 4. Tu. 264. 2 kat sini. 200. Okey, 200 kat sini adalah di atas 200. Bahagian 2 ni 200. Ni cara kita baca 200. 64. 64 ambil di bahagian mana? Ambil di bahagian ini. Okey, kita ambil 264. Ambil di bahagian mana? Ambil di bahagian kuning ini. Cara kita baca 200. Cara baca 2. Rumah dia ratus. 200. 200. Kemudian ambil yang kat sini pula. Sebab 10 ada 2. 60. 60 kat sini. 60. Baca kat sini 60. Kemudian 4. Ambil besar kat sini. 4. Tapi jangan korang tulis 264 sah. Sah tak payah tulis. 200 rumah dia. 200 kat sini. 60. Ambil 6. Baca 10. 4 sah. 4 tak perlu tulis apa-apa. Okey, faham kat situ? Faham? Okey. Faham kat situ? Dua soalan. Faham. Faham? Bagus. Bagus korang ni. Faham. Cikgu dapat belajar cara guna iPad. Okey, lepas ni cikgu nak bagi cikgu Aslina pula ajar. Tak payah lah. Cikgu nak suruh cikgu Aslina pula ajar. Kita bagi contoh yang seterusnya. Siapa kelas cikgu Aslina? Tak ada. Ada lah, ada. Ada kelas cikgu Aslina. Rumah ni. Bukan lah. Bukan. Tak nampak pun. Tahun lepas. Tak apa. Tahun lepas pun tak apa. Tahun ni belajar balik cikgu Aslina. Okey, cikgu bagi satu contoh lagi. Cikgu bagi satu contoh lagi. Kita buat satu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni cikgu buat sendirilah. Contoh ketiga. Tak payah. Sampai 2 sampai 3 digit Yang 3 digit sekarang. Okey, cikgu bagi contoh yang ketiga. Kita buat satu contoh yang tak akhir hari ni supaya korang faham lagi. Cikgu guna. Yang ni cuba buat dulu apa? Cikgu bagi dulu, korang buat.
2. Aku pula. Silap. 2. 6. 2, 6. 3. Darab 5. Okey, cuba buat ini. 2, 6, 3 darab dengan 5. Okey, cikgu bagi masa dulu 3 minit. Berdesik korang nak buat 3 minit soalan ni. Sifir 5 sekejap. Sifir 5 sekejap je tu, sifir 5. 5, 10. Baca sifir 5 dulu. 5. 5, 10. 15, 20. 25, 30. Dah. Tak apa. Nanti belajar tahu. Cepat. Okey, dah belum? 1,315. Wah, ada orang dapat lah ni. Bagus ni. Sekejap kita tulis. 300. 1,300. 15. 1,315. Betul? Betul. Betul. Ada lagi jawapan lain? Ada? Okey, 1,315. Ada orang dah dapat ni? Okey. 1,315. Okey, cuba. Kita tengok sama-sama. Adakah jawapan yang diberi oleh kawan kita 1,315 ni betul? Okey. Pertama, kita mesti buat sifir terlebih dahulu. Kita buat sifir. 1,315. Ha? 1,315. Ramai dapat jawapan sama. Cuba nanti kita tengok. Tengok sama-sama. Pertama, buat sifir dahulu. Korang buat sifir ke tak tadi? Buat sifir ke tak? Buat. Buat kan? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Cuba baca sifir 5 daripada pertama. Sifir 5 berapa mula? 5. 5. Kemudian 10. 15. 15. 20. 25. 25. 30. 30. 35. 35. Ada lagi? 40. 40. 45. 45. Oh, kuat di depan sampai depan dah. Okey, dah cukup. Kita buat sampai 9 je. Kita buat sampai 9 je. Okey. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okey, bagus. Semua dah hafal sifir 5. Okey. Sifir 5 adalah sifir yang senang untuk kita hafal. Ramai dah hafal. Okey. Pertama, macam tadi kita dah buat, kita pecahkan dia kepada 3 rumah. 3 rumah kat sini. Tarik dalam buku korang tu. Tarik. Pakai pembaris. Tarik lagi. Okey. Pecahkan dia. Saya salah buat lagi. Okey, pecahkan dia. Pertama, rumah ini merupakan rumah hujung sekali. Sebelah kanan rumah apa? Rumah apa? Rumah di sebelah kanan sekali. Rumah
Tak, bagus. Ingat. Rumah yang tengah rumah 10. 10. Rumah di sebelah kiri sekali rumah 100. 100. Bagus. Ingat. Okey. Kita selesaikan dia sama-sama. 3 darab dengan 15. 3 darab dengan 15. Ambil 3 darab 15 berapa tu? 3 darab 15. 3 darab 5 dapat 15. Okey, 15. Sepatutnya kita tulis 15 di bawah. Sepatutnya kita tulis 5. Sepatutnya 15 macam ni. Betul, sepatutnya 15. Tapi sekarang dalam rumah sah sepatutnya ada berapa nombor je? Rumah sah kena ada berapa nombor? Satu rumah kena ada berapa nombor? 2. Mana boleh 2 nombor? Satu rumah kena ada 1 nombor sahaja. Sekarang rumah sah tu ada berapa nombor? 2, salah. 2. Jadi salah kan Kak Ijro? Jadi rumah mana, digit mana yang kita kena buang? Digit mana kita kena buang? Digit 1. Kita kena buat pengumpulan semula, betul? Buat pengumpulan semula. Ke mana? Dia buat kumpul semula ke rumah mana? Rumah? 10. Bagus. Bawa ke rumah 10. Okey, digit ini kita bawa naik ke rumah 10. Nampak tak cikgu buat macam tu, naik ke atas. Daripada bawah kita bawa naik ke atas. Jadi kita jadikan dia sebagai satu di atas sebagai pinjam di situ. Yang pengumpulan semula. Okey, bila kita dah letak satu itu, apa yang kita nak buat langkah seterusnya? Langkah seterusnya nak buat apa? Langkah seterusnya buat apa? 1 darab 6 ke? 1 darab 5 ke? 6 darab 5. 6 darab 5. 6 darab 5. Yang atas, yang biru tu jangan campur lagi. Jangan campurkan dia lagi. Ambil yang mana? Ambil yang hitam dengan hitam dahulu. Hitam dengan hitam, cikgu highlightkan dia supaya korang nampak. Ambil yang warna warna hijau dengan warna hijau. Biru jangan kacau. Yang hijau jangan kacau. Jadi 6 darab 5. 6 darab 5 dapat 30. Apa yang berlaku? Boleh tulis 30 ke kat bawah? Boleh terus tulis 30 ke? Tak Boleh boleh. tulis macam ni tak? Tak boleh kan? boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Kenapa tak boleh? Apa yang tertinggal? 1. Betul. Yang tertinggal adalah 1. 1 tadi kita buat pengumpulan semula. Okey, kita dah buat pengumpulan semula di situ. Jadi 6 darab 5, cikgu tulis kat bawah supaya korang nampak yang hijau ni. 6 darab dengan 5 kita dapat 30. Yang hijau. 6 darab 5 kita dapat 30. Kemudian ada yang biru tu satu. Ada biru tu satu. Kita tambah 1 di sini. Jadi kita akan dapat 31. 6 darab 5. Jadi kita tulis 31 di bawah. 31. Tapi boleh tulis 31 macam tu.
Boleh tak? Tak Tak. boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Ha? 3 tulis atas. Sebab rumah puluh ada berapa digit sekarang ni? 50 ada 2 digit. Ya, betul. Rumah puluh sekarang ada 2 digit. Cikgu bagi tahu tadi, satu rumah hanya ada satu Digit. digit sahaja. Jadi apa yang berlaku kepada nombor 3? Apa yang kita buat nombor 3? Nombor 3 kita buat apa? Naik ke rumah ratus. Naik ke rumah ratus. Nombor 3 ni kita naik ke rumah ratus, letak di atas. Bila kita dah letak atas, dia akan jadi nombor 3 kecil je. Okey, bila dah jadi nombor 3 kecil, apa yang berlaku? Dia buat apa? 2 darab 5. Pandai. 2 darab 5. 3 jangan campur tangan lagi. Biarkan dia. 3 jangan campur tangan. Ambil yang warna, cikgu tukar warna. Korang nampak? Sekejap, cikgu tukar warna sekejap. Warna apa lah? Supaya korang tukar warna purple. Okey. Warna purple. Warna purple darab dengan warna hijau. Purple darab dengan hijau kat situ. Jadi apa yang kita dapat? 2 darab 5 sama dengan 10. Kemudian tambah dengan apa? 3. Tambah dengan 3 yang kita kumpul semula dapat 13. 1, 3. Tapi 1 tu rumah siapa sebenarnya? 1 tu rumah ratus juga ke rumah siapa? 1000. Asal ada 1000 tak? Asal yang kita darat sebelum darat ada rumah 1000 tak? Sebelum kita darat ada rumah 1000 tak? Tak ada. Sebelum kita darat tak ada kan? Ada. Tapi sebab sekarang rumah ratus daripada 1 digit sudah menjadi 2 digit. Jadi kita kena buat kolom mana lagi? Kita kena buat 1 garisan lagi mewujudkan rumah 1000. 1000. Pandai kat situ. Jadi kita letak 1 lagi rumah 1000. Okey, jadi cara kita baca macam mana? Macam mana cara kita baca? 1000. Macam mana cara kita tulis? 1. Kita baca mana dulu? Cara nak tulis dalam perkataan. Cara tulis dalam perkataan macam mana? 1. 1000. 1. 1000. 1000. 300,000. 1,000. 300. 300. 100. 15. 1,5 baca macam mana? 1,5 kita baca apa? Kita saja baca 10 ke? 15. Jangan pula baca 10,5. Salah. Jangan pula baca 10,5. 1 dengan 5 kita terus baca 15. 15. 1,315. Okey. Ada masalah? Ada. Boleh tak cikgu bagi latihan? Ada itu. Boleh tak cikgu bagi latihan? Bagi latihan nanti korang buat kat rumah nanti. Cikgu bagi 2 latihan je. Bagi 3 lah latihan. Boleh tak? Boleh cikgu, boleh. Boleh, bagus. Kalau boleh cikgu bagi 3 latihan je untuk korang.
Ya, korang saling lah. Tadi kata 2. Tak, cikgu kata 2. 2 lah, 2 lah. Okey lah, 2 je. 2 je cukup, 2 cukup. Tak payah banyak-banyak, 2 je. Okey, jap cikgu tulis. Latihan. 2 je saling. 3 banyak. 3 banyak dah. Jadi cikgu bagi 2 je. Bagi 2 je. 2 boleh siap kot. Cikgu bagi 3 je. 3 pula. Orang dia macam-macam lah. 5 lah macam tu. 2. 2. 2. Cikgu saling ke? Oh, Okey. Ambil nombor dia. 2 0 6. Darab dengan nak darab sifir berapa? Sifir berapa nak? Sifir berapa nak? Sekejap cikgu tukar nombor senang lah. 1, 2, 3. Darab dengan 20. Darab dengan 2 dulu. Okey, yang pertama. 2. 2, 3, 4. Darab dengan sifir berapa nak? 2, 3. Darab 3. 3. Satu lagi. Sebab 3 mudah. Satu lagi. 3. 4. Sifar 6. Dekat mana? Sini. Darab dengan 4. sifir 4 ke sifir 5? 4. 4 ke 5? 4. Okey, sifir 4. Okey, 3 soalan. Cukup. Tak ada banyak-banyak nanti korang pening kepala. 3 soalan je. Kalau korang boleh siapkan ni 3 soalan ni, pandai dah ni. Faham dah ni? Senang je kalau korang faham ni faham dah. Saling. 1, 2, 3. Darab dengan 2. 2, 3, 4. Darab dengan 3. Dan 4, 0, 6. Darab dengan 4. 3 soalan je. Boleh? Kejap cikgu. Belum salin lagi. Salin cepat. Dah. Dah. Belum. Nanti apa nota ni nanti cikgu share dalam grup kelas nanti. Nota ni nanti cikgu akan share dalam grup kelas. Korang boleh print pun. Boleh print nanti. Buku apa? Ya. Buku apa? Buku apa? Apa-apa print. Buku mana-mana, buku matematik ya. Buku latihan. Buku latihan matematik kan? Ya, mana-mana je. Matematik 1 ke matematik 2 ke tak apa. Mana-mana je. Yang P berapa ya? P2 kan? Buku P2. Apa? Dia tak depan tulis. Okey, dah siap Saleh? Dah. Tak nak tulis. Okey. Jadi, yang ni korang buat dulu dalam buku latihan. Nanti latihan ni kita akan bincang pula kemudian. Kita akan bincang kemudian untuk dia punya penyelesaian masalah. Okey. Dah cikgu. Okey, dah. Jap. Ibu dah, Ibu. Okey. Dah. Okey. Baik cikgu. Sabarlah. Bahagian pai-pai. Sabar. Okey, nanti untuk nota tadi cikgu akan share untuk korang. Nota tadi cikgu akan share untuk korang. Cikgu akan masukkan nota dia dalam grup kelas korang masing-masing. Ibu, bagi mah. Kelas. Ibu, Cikgu akan bagi. nota ni ada dalam, cikgu kata nota ni ada dalam grup kelas, Ibu. Apa dia? Jana? Nota cikgu akan bagi share dalam kelas masing-masing. Kemudian cikgu akan share juga yang recording. Siapa yang tak faham, tengok dan recording.
Faham? Faham. Balik rumah dah sekarang. Buat nanti terus buat yang 3 soalan tu. Jangan tangguh-tangguh. Kalau tangguh tak siap pula nanti. Okey, lepas ni korang ada kelas lain pula. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.